Salam sejahtera dan salam hormat. Berita Pagi Sarawak bersiaran dari Studio HD Kuching bersama saya, Bumawin, dalam berita edisi Rabu 15 April. Kita mulakan dengan berita ini. Sarawak catatkan 15 kes baru positif COVID-19 di Sarawak menjadikan jumlah kes sebanyak 363 kes sejak kes pertama dilaporkan pada 13 Mac lalu. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, Dato' Amar Douglas Sugambas dalam sidang media di Wisma Bapa Malaysia, Kuching. Pada hari ini, Sarawak merekodkan 15 lagi kes baru positif COVID-19, menjadikan bilangan kes di Sarawak sebanyak 363 kes positif. Kesemua 15 kes yang kita umum hari ini adalah dirawat di Hospital Umum Sarawak. Manakala sebanyak 119 kes baru, person under investigation, dilaporkan menjadi jumlah keseluruhan sebanyak 2,799 kes person under investigation. Daripada jumlah itu, 2,284 kes adalah negatif dan 152 kes PUI masih menunggu keputusan mahkamah. Dalam pada itu, 4 pasukan bertindak akan dibentuk untuk mengukuhkan lagi pengurusan COVID-19 di Sarawak. Beliau memberitahu pasukan bertindak pertama adalah Accelerating Flattening the Curve yang akan melihat dan membuat cadangan bagaimana untuk mempercepatkan penurunan lengkungan COVID-19 yang sedang meningkat di Ketuai bekas Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Jamilah Hashim. Pasukan bertindak kedua adalah Preventing and Controlling the Next Wave yang akan melihat dan mengemukakan cadangan tentang bagaimana kerajaan negeri bersiap sedia dengan segera supaya persiapan rapi dan berusaha sebaik mungkin untuk menghadapi gelombang COVID-19 yang akan datang sama ada kecil ataupun besar, diketuai oleh Datuk Profesor Dr. Andrew Kiyu. Pasukan bertindak ketiga adalah Preparedness Plan for the Big Wave yang akan diketuai oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian dan beberapa orang pegawai kesihatan dari Hospital Umum Sarawak selain ahli farmasi dari Jabatan Kesihatan Negeri untuk berada dalam pasukan itu. Dato' Amar Douglas juga memberitahu pasukan bertindak keempat adalah Real-Time Analysis of Data on COVID-19 yang bertindak untuk mendapatkan data sekerap mungkin dan untuk mencadangkan apa yang berlaku di analisis diketuai Datuk Profesor Dr. Andrew Kiyu. Seterusnya, penularan COVID-19 di bahagian Limbang adalah terkawal. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan berkata setakat ini 7 kes positif COVID-19 direkodkan di bahagian Limbang. Jelas Dato' Amar Awang Tengah, daripada 7 kes positif yang direkodkan, 6 kes dari Limbang dan 1 kes di Lawas. Kita bersyukurlah keadaannya adalah terkawal dan kita berharap keadaan ini akan berterusan. Sementara itu, beliau memberitahu pematuhan rakyat terhadap PKP di bahagian Limbang mencapai tahap 96.5%. Dalam perkembangan lain, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu laluan di semua pintu masuk sempadan Limbang dan Lawas terkawal setakat ini dan akan terus dipertingkatkan. Pada masa yang sama, beliau mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Brunei Darussalam yang memberi kerjasama padu ketika berdepan pandemik COVID-19. Kita juga berterima kasihlah kepada Kerajaan Negara Brunei Darussalam kerana membenarkan kita untuk menghantar pesakit-pesakit kita yang hendak dihantar ke Miri melalui Brunei dan of course dalam tempoh masa yang ditetapkan yang telah pun dipersetujui daripada pukul 6 pagi hingga pukul 6 petang. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan bercakap demikian pada sidang medianya di Pejabat Residen bahagian Limbang. Dalam sidang yang sama, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memaklumkan Jabatan Pertanian Limbang akan memainkan peranan membantu pekebun-pekebun terjejas untuk memasarkan hasil pertanian mereka sepanjang PKP.
Jabatan Pertanian daripada minggu lepas ya. Yes. Last week mana? Dan beri peruntukan, dan peruntukan ini diguna untuk beli sayur-sayur, buah-buah yang tak dapat dijual, dan diagihkan kepada mereka yang dipikirkan perlu. Dalam pada itu, beliau juga menggalakkan badan bukan kerajaan NGO untuk menyumbangkan bantuan dan hendaklah melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Buatnya melalui Jabatan Kebajikan. Dan Jabatan Kebajikan akan menjelaskan semua ini. Beliau turut menyampaikan peralatan perlindungan diri PPE sumbangan kerajaan negeri untuk agihan di Hospital Limbang, Hospital Lawas dan Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tamin, seramai 7,139 ketua isi rumah KIR telah mendapat bantuan makanan. Adun Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang berkata, bantuan telah selesai diagihkan melalui Pusat Hikmat Dun Tamin dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan. Menurut Insinyur Christopher, kerjasama itu melibatkan Pejabat Residen Sibu, Pejabat Daerah Selangau dan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Beliau yang dihubungi pemberita RTM mengingatkan sekiranya terdapat penerima yang tercicir menerima bantuan, hendaklah segera menghubungi Pusat Khidmat Dun Tamin untuk tindakan selanjutnya. Dalam pada itu, Persatuan Kontraktor Bumi Putera Malaysia PKBM tidak ketinggalan mengagihkan bantuan makanan kepada 1,249 KIR di bawah Parlimen Tanjung Manis. Menerusi satu kenyataan media, bantuan tersebut telah diagihkan dalam 2 fasa melibatkan 2 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun iaitu Semop dan Kuala Rajang. Bagi Dun Semop, seramai 709 keluarga dari 11 buah kampung telah menerima bantuan, antaranya berupa beras, telur, minyak masak dan gula. Manakala bagi Dun Kuala Rajang pula 540 keluarga dari 22 buah kampung telah menerima bantuan untuk fasa pertama dan fasa kedua pula melibatkan 750 keluarga menerima bantuan dalam masa terdekat. Pihak Pejabat Kesihatan Bahagian PKB Bintulu semalam telah menjalankan operasi sanitasi awam bersama agensi terlibat seperti pasukan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Bintulu dan Tatau, Unit Kesihatan Lembaga Kemajuan Bintulu BDA serta pemilik premis awam. Operasi itu merupakan operasi kali yang ke-10 dijalankan di bahagian itu. Operasi di lapangan yang diketuai oleh Pasukan Bomba dan Penyelamat Zon 5 Bintulu semalam dijalankan di kawasan lapangan terbang Bintulu melibatkan 35 anggota. Kawasan sanitasi melibatkan keluasan 10,000 kaki persegi yang dibahagikan kepada 4 kawasan utama. Menurut Ketua Zon 5 Bintulu, penguasa bomba kanan 2, Unjar Anak Lom, pemilihan tempat yang akan disanitasi adalah berdasarkan keputusan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Bintulu. Tempat yang dicadangkan itu perlu mematuhi standard operasi prosedur SOP yang telah ditetapkan. Adalah bertujuan untuk mengelakkan kita daripada lari daripada kita punya SOP. Dan jika sekiranya kita lari daripada SOP, kemungkinan besar kita akan mengalami ataupun menanggung risiko yang tidak sepatutnya. Sementara itu, beliau mengakui banyak menerima komen dan aduan daripada orang ramai di media sosial berkaitan tempat mereka yang tidak dijalankan operasi sanitasi. Ini adalah mengikut keutamaan, mengikut yang telah dipersetujui oleh agensi-agensi yang bertanggungjawab. Dan saya berharap netizen yang ada di luar sana, mereka faham dan bahawa kita tak akan meninggalkan ataupun membiarkan mereka dalam keadaan yang terdedah. Untuk operasi sanitasi di lapangan terbang Bintulu, ulas beliau, kerjasama daripada pihak pengurusan Malaysian Airports Berhad MAB Bintulu adalah amat baik. Malah pihak pasukan bomba dan penyelamat lapangan terbang Bintulu AFRS turut serta membantu bersama jentera dan peralatan khas mereka. Dalam pada itu, biarpun jumlah penumpang semakin berkurangan, namun kerja-kerja pembersihan, kawalan dan pemeriksaan tetap dijalankan di lapangan terbang Bintulu. Usaha itu penting sebagai langkah kawalan COVID-19.
Setakat semalam, sektor penerbangan Sibu-Bintulu, Bintulu-Sibu masih beroperasi namun dengan kadar penumpang yang amat rendah. Pemeriksaan suhu badan bagi setiap individu dan kaki tangan yang masuk ke bangunan tersebut juga tetap dilaksanakan. Ini pencegahan awal kita di samping kita rujuk kepada pihak kesihatan. Dan di samping itu pihak cleaner kita juga dari semasa ke semasa akan membuat proses penyakuman, terutama sekali di kawasan eskalator, pintu-pintu lift, tombol pintu, pintu tandas dan semua sekali di kawasan-kawasan yang dilalui penumpang lah. Beliau ditemui semasa operasi sanitasi awam yang dilakukan oleh pihak pejabat kesihatan Bintulu bersama agensi-agensi terlibat di lapangan terbang Bintulu pagi semalam. Semua pihak perlu bersatu hati dalam tempoh 2 minggu lagi dengan pelaksanaan PKP tahap 3. Penasihat Eksekutif Persekutuan Persatuan Cina Kuching Samarahan dan Serian Sarawak, Michael Teo berkata, wabak ini hanya akan dapat dihentikan dengan penjarakan sosial. Jelasnya orang ramai khususnya golongan muda juga tidak seharusnya mengambil kesempatan dengan sedikit kelonggaran pelaksanaan PKP untuk keluar rumah. Ini kerana tindakan sedemikian bukan sahaja memberi risiko kepada diri sendiri, malah ahli keluarga. Especially is the youth, the young men, they are very lonesome in the house and they always go out with a friend. Now is the very tough time now. Bercakap kepada pemberita RTM di Kuching, Michael berkata golongan muda juga berperanan membantu kerajaan menjadikan misi untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini mencapai objektifnya. Baik, sekian berita pagi Sarawak. Terus setia bersama kami, jenama media diiktiraf paling dipercayai. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah. Saya Bumawen, salam hormat.